Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan bina model berdasarkan bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menghasilkan bentuk baru dari gabungan bentuk 3 dimensi. Di pembelajaran pada hari ini, kita akan lihat binaan model-model yang boleh dihasilkan berdasarkan bentuk-bentuk 3 dimensi yang telah kita pelajari. Jadi dengan gabungan bentuk 3 dimensi itu, kita dapat menghasilkan beberapa binaan ataupun beberapa model lah. Jadi kita akan lihat kepada contoh-contoh model yang kita dapat hasilkan berdasarkan bentuk-bentuk 3 dimensi, berdasarkan gabungan bentuk-bentuk 3 dimensi. Kita lihat kepada bentuk 3D yang telah kita pelajari. Yang pertama ialah kubus. Yang kedua ialah kuboid. Yang ketiga ialah kun. Yang keempat, silinder. Yang kelima, sfera. Yang keenam, piramid. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan bina model. Apa yang dimaksudkan dengan bina model? Bina model ini bermaksud membina model sama ada binaan kenderaan menggunakan gabungan bentuk 3D. Bermaksud kita akan menghasilkan satu binaan ataupun satu model yang menggunakan gabungan bentuk 3D. Model itu boleh terdiri daripada rumah, binaan-binaan, kenderaan, dan sebagainya lah. Banyak benda yang kita boleh hasilkan dengan kita gabungkan bentuk-bentuk 3D tu. Kita cantum-cantumkan dan kita akan lihat dan kita boleh bayangkan. Ni macam kereta, ni macam kereta kapal terbang. Jadi kita lihat kepada contoh-contoh yang telah diberikan dalam buku teks. Sekarang kita boleh lihat model ataupun binaan yang boleh dihasilkan menggunakan gabungan bentuk 3 dimensi. Kalau kita lihat kepada model istana, model istana ini menggunakan gabungan bentuk 3 dimensi, iaitu bentuk kuboid, bentuk kubus, bentuk silinder, bentuk kon dan bentuk piramid. Jadi ini bergantung kepada kreativiti murid sendiri. Jadi kalau murid nak buat macam tu, murid boleh buat macam tu lah. Itu bergantung kepada kreativiti ataupun keinginan murid sendirilah. Jadi kita lihat kepada model yang kedua, iaitu menara. Menara ini adalah salah satu bahagian bangunan yang ada kemuncak yang tinggi lah. Ke puncak yang tinggi, iaitu ialah menara. Jadi kalau kita lihat kepada binaan ataupun model menara ini, dia menggunakan bentuk 3D, kuboid, 2 silinder, kubus dan kon. Sekarang kita lihat pula kepada binaan ataupun model yang seterusnya, iaitu robot, roket dan kereta. Untuk model robot ini kita boleh lihat gabungan-gabungan bentuk 3 dimensi yang telah digunakan. Yang pertama, kalau kita lihat bahagian kepala menggunakan kubus, mata pula menggunakan piramid. Yang di bawah ini menggunakan apa? Menggunakan silinder sebagai mulut. Jadi, itu atas kreativiti murid. Murid boleh menghasilkan banyak binaan ataupun banyak model menggunakan bentuk-bentuk
tiga dimensi ini. Jadi kalau murid lihat dalam kehidupan seharian kita, banyak bentuk-bentuk tiga dimensi yang digunakan dalam binaan-binaan. Contohnya bumbung sekolah kita, dia menggunakan bentuk piramid. Kalau kita lihat kepada tiang sekolah, dia menggunakan kadang-kadang menggunakan bentuk kuboid, kadang-kadang menggunakan bentuk silinder. Banyak binaan-binaan ataupun bangunan-bangunan menggunakan bentuk-bentuk 3D yang kita telah pelajari. Okey, jadi kita lihat kepada model robot. Okey, tangannya menggunakan kuboid dengan sfera. Okey, badan menggunakan bentuk silinder. Okey, kaki pula menggunakan bentuk silinder juga. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, semua ni atas kreativiti masing-masing. Jadi kalau murid rasa nak buat sendiri, murid boleh buat sendiri. Tetapi itu bukan tugasan murid lah. Okey, tugasan yang murid akan cuba buat ialah buku aktiviti, buku aktiviti muka surat 70 nanti. Jom kita cuba lengkapkan latihan buku aktiviti selepas ini. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 71. Okey, sekarang kita lihat kepada latihan buku aktiviti muka surat 71. Ada dua soalan. Soalan yang pertama, tulis bilangan bentuk 3D, 3 dimensi yang digunakan pada model ini. Jadi kita perlu kira, okey, berapa bilangan bentuk 3D yang terdapat pada model yang telah diberikan lah. Okey, ada dua model. Yang pertama, model ini cikgu rasa model kereta kebal kot. Okey, yang kedua ialah model rumah. Okey, kemudian bulatkan binaan yang paling sesuai. Jadi kita perlu bulatkan. Okey, ada 3 pilihan. Jadi kita perlu pilih yang mana yang paling sesuai. Okey, jadi kita akan cuba lengkapkan sekarang. Untuk soalan yang pertama, tulis bilangan bentuk 3D yang digunakan pada model ini. Jadi kalau murid lihat ada dua model. Model yang pertama ini ialah model kereta ataupun cikgu rasa ini lebih sesuai macam model kereta kebal. Okey, jadi kita lihat, okey, terdapat beberapa bentuk 3 dimensi yang telah digunakan untuk menghasilkan model ini. Jadi kita lihat, okey, sekarang silinder. Okey, jadi kita lihat silinder ada di bawah. Okey, ada 1, 2. Jadi ada 2 silinder yang digunakan. Kemudian kubus. Kubus ni adalah satu bentuk macam dadu, okey, yang bentuknya semua sisinya sama panjang. Jadi ada satu, okey, ada satu sahaja. Dekat tengah ni lah, ini kubus. Okey, seterusnya kuboid. Okey, kuboid ni macam kubus tetapi berbeza panjang lah. Okey, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi yang mana bentuk kuboid? Okey, yang warna putih ni bentuk kuboid. Jadi ada satu lagi, ada tak? Okey, ada satu sahaja kuboid. Seterusnya kon. Okey, kon yang mana okey ada permukaan rata, permukaan melengkung dan bucu di atas. Okey, ini bukan. Okey, ada kon kat sini, ada satu kon. Ada satu kon. Okey, seterusnya piramid. Okey, kalau kita lihat ada piramid dekat atas ni. Okey, ada piramid. Okey, ada satu. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Okey, sfera. Sfera ni bentuk macam bola. Okey, ada tak bentuk macam bola dekat sini? Okey, tak ada bentuk sfera. Jadi, kalau tiada, kita tulis sifar lah. Okey, seterusnya kita buat kepada model yang kedua, iaitu model rumah lah. Okey, ada binaan ni, ada tangga, ada tiang. Okey, tiang yang support rumah tu lah. Okey, seterusnya kita akan cuba kira bilangan bentuk 3 dimensi yang ada pada model ini. Yang pertama, silinder. Okey, ada tak bentuk silinder? Silinder ni dia ada permukaan rata 2, okey, atas dengan bawah dengan permukaan melengkung lah. Okey, yang macam botol tu. Okey, ada okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 silinder. Okey, seterusnya kubus. Okey, kubus ni permukaan yang mana panjangnya semua, sisinya semua sama panjang. Okey, kubus. Okey, ada satu. Okey, yang dekat tengah ni. Okey, yang bahagian rumah ni. Okey, jadi ada satu. Seterusnya kuboid. Kuboid yang mana sisinya berbeza panjang. Okey, jadi kalau kita lihat yang ni lah kuboid lah. Okey, dia sisinya panjang. Yang ni panjang, yang ini pendek. Ni pendek. Jadi kita boleh nampak kuboid dengan kubus beza dia macam mana. Okey, jadi kuboid 1, 2,
3. 4 di belakang. Okey, ada lagi dekat tangga ni pun kuboid 5, 6. Jadi ada 6 kuboid. Okey, seterusnya kon. Okey, kon bentuknya macam bentuk aiskrim, permukaan rata, melengkung dengan bucu dekat atas. Okey, ada tak? Okey, tak ada lah. Yang ni bukan kon, yang ni piramid. Okey, jadi sifar kon. Okey, piramid pula. Piramid ada berapa? Okey, ada 1 piramid. Okey, manakala sfera bentuk macam bola. Okey, ada 1 dekat atas ni. Okey, jadi ada sfera, 1 sfera. Jadi ini cadangan jawapannya. Okey, kalau tiba-tiba murid lihat cikgu tersalah kira, murid boleh bagi tahu cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua. Bulatkan binaan yang paling sesuai. Okey, jadi macam mana kita nak bina? Okey, kita lihatlah kepada ciri-ciri bentuk 3D yang telah diberikan. Okey, yang pertama, kon dengan silinder. Jadi kita cuba bina menggunakan dua bentuk 3D yang telah diberikan lah, iaitu kon dengan silinder. Okey, jadi kita lihat kepada gambar yang pertama. Adakah gambar yang pertama adalah binaan yang sesuai? Okey, cuba awak bayangkan awak letakkan skittles. Okey, awak ada skittles, kemudian awak letakkan botol air dekat atas tu. Adakah botol air tu jatuh? Okey, sudah tentu botol air itu jatuh. Sebab apa? Sebab dekat sini tapak dia kecil. Okey, nanti benda ni, okey, yang silinder ni akan jatuh dekat sini ataupun jatuh dekat sini. Jadi dianya tidak sesuai lah. Sebab dia tak rata dan mungkin akan jatuh lah. Dia mesti mempunyai tapak yang betul lah. Jadi kalau kita nak buat satu binaan, dia mestilah stabil, okey, dan sesuai lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada gambar yang kedua. Okey, binaan yang kedua, silinder di bawah dengan kon di atas. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, binaan ini biasa kita lihat, okey, bucu di atas, yang ini pun ini rata, dia tak bergerak. Kalau tiba angin datang pun dia tidak jatuh. Ini memang sesuai lah. Jadi kita lihat dulu kepada binaan yang ketiga. Okey, binaan yang ketiga ada silinder di bawah. Okey, ni rata dia rata, jadi sesuai lah. Kalau kita letak benda yang rata dan tak bergerak, itu binaan yang bagus. Okey, seterusnya kita lihat kon. Okey, kon ini dia letak bucu di bawah. Tak sesuai lah. Sebab kalau kita letak bucu, sudah tentu kon ini akan jatuh. Dia jatuh dekat sini ataupun jatuh dekat sini lah. Sebab apa? Sebab kon ni dia tak support. Okey, dia tak rata. Dekat sini tak rata. Sudah tentu benda ni akan jatuh. Sepatutnya kon ni kena terbalik lah. Okey, di atas permukaan yang rata. Cuba awak bayangkan awak letak topi hari jadi tu, awak letak terbalik. Sudah tentu dia akan jatuh. Sebaik-baiknya awak letak dia macam ni lah. Okey, yang besar tu kat bawah, bucunya kat atas. Jadi yang paling sesuai ialah yang kedua. Jadi kita bulatkan. Okey, seterusnya untuk binaan yang kedua. Okey, yang diberikan kuboid, kubus dengan sfera. Okey, jadi kita lihat kepada model yang pertama. Okey, binaan yang pertama. Okey, kita lihat sfera letak di bawah. Awak bayangkan, okey, ada bola di bawah, awak letakkan kotak di atasnya. Adakah kotak tu akan jatuh? Okey, sudah tentu kotak tu akan jatuh. Sebab bola ni dia tak mempunyai tapak yang betul lah. Dia akan bergolek. Kalau angin datang, dia sudah tentu akan bergolek. Jadi, ni akan jatuh. Yang ini pun akan jatuh. Okey, jadi tak sesuai lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang B. Okey, bola letak di tengah. Bentuk 3D sfera ni diletak di tengah. Jadi adakah ianya binaan yang paling sesuai? Okey, cikgu bagi pilihan. Sesuai ke tidak? Dia sebenarnya tidak sesuai lah. Sebab apa? Okey, yang ini bagus. Okey, yang tapak ni bagus lah. Sebab kalau kita letak contohnya kita letak kotak. Okey, sudah tentu kotak ni bagus lah sebab dia mempunyai permukaan yang rata. Kemudian kita letak bola di atasnya. Ni pun sesuai. Tetapi yang tak sesuainya, kita letakkan kotak tisu. Contohlah kotak tisu atas bola tu.
sudah tentu kotak tisu tu akan jatuh. Okey, dia akan jatuh. Okey, sebab apa jatuh? Sebab bola ni, permukaan sfera ni dia melengkung, dia tak rata. Okey, jadi tak sesuai lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada binaan yang ketiga. Okey, jadi kalau kita lihat daripada bawah, dia rata. Dia rata, jadi dia sangat support dan tak bergoyang lah. Okey, jadi kita lihat kepada yang kedua. Ni pun bagus lah, sebab dia bentangkan. Okey, dia tidaklah sengit, dia berada di tengah-tengah, jadi dia sesuai. Seterusnya diletakkan bola ataupun bentuk sfera di atas. Okey, jadi betul lah binaan ni yang paling sesuai. Sebab apa? Sebab dia walaupun diletak di atas, dia masih berada dekat tapak ni. Okey, dia berada dekat permukaan yang luas ni. Jadi bola tu taklah bergoyang sangat. Okey, dia akan bergolek dekat kawasan tu sahaja. Jadi yang paling sesuai sekali adalah binaan yang ketiga. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan C. Soalan C diberikan bentuk kuboid, kubus dengan piramid. Okey, jadi jom kita lihat kepada binaan yang pertama. Okey, kubus di bawah, kuboid di tengah dengan piramid di atas. Kalau kita lihat, permukaannya rata di bawah. Okey, ni bawah rata. Okey, jadi sesuai. Okey, yang ini diletakkan berada di tengah-tengah juga. Okey, dia berada dekat tengah-tengah dan tidak berada di tepi. Jadi ini pun sesuai. Ini piramid berada di atas dan bucunya berada di atas. Bermaksud sesuai lah, sebab dia mempunyai permukaan yang rata di bawah. Okey, jadi ini yang sesuai buat masa sekarang. Kita lihat kepada binaan yang kedua. Okey, piramid berada di bawah, jadi tak sesuai. Kalau bucu berada di bawah, sudah tentu bentuk yang lain akan jatuh. Sebab apa? Sebab yang ni tak rata. Okey, cuba awak letakkan sesuatu yang tajam dekat bawah, sudah tentu dia akan jatuh. Okey, jadi ni tak sesuai lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada bentuk yang seterusnya, binaan yang seterusnya. Ada kubus, ada piramid dengan ada kuboid. Kalau murid lihat, kubus ni sesuai dan piramid ni pun sesuai. Tetapi yang tidak sesuainya ialah kuboid ni. Okey, kuboid ni berada di atas bucu piramid ni. Okey, dekat sini ada bucu tau. Okey, dia tajam. Okey, kalau dia berada di atas bucu tu, sudah tentu dia akan bergoyang lah, nak jatuh ke kiri ataupun jatuh ke kanan. Jadi tak sesuai. Okey, ingat, sebaik-baiknya yang bucu tu berada di atas sekali lah, supaya binaan tu kukuh dan tidak goyang-goyang lah, dia stabil. Jadi yang paling sesuai sekali adalah binaan yang pertama. Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.